أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله والقرابة والصحابة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله ليسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ليصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي وعلم الكافي. الحمد لله. الحمد لله syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat baki umur, atas nikmat sihat tubuh badan yang Allah kurniakan pada kita dapat kita sama-sama hadir ke rumah Allah ini untuk solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah kita sementara menunggu masuknya solat fardu isya, kita isi waktu yang terlapang ini dengan pengajian ilmu fardu ain, iaitu salah satu daripada ilmu fiqh dan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Itu ilmu yang fardu ain yang wajib bagi tiap-tiap yang mukallaf untuk menuntut ilmu, belajar sehingga faham dan beramal dengannya. Sekiranya mereka yang cuai daripada belajar dan juga beramal dengannya, maka dia akan dituntut di akhirat sebagai tuntut berdosa. Mudah-mudahan kita yang istiqamah dalam menuntut ilmu fardu ain ini, ilmu fiqh, ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf ini, istiqamah kita belajar walaupun kita tidak sempat habis ataupun kita tidak faham, dan kita mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka mati kita dalam keadaan mati syahid dan dikira di sisi Allah sebagai orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang berusaha untuk melepaskan dirinya daripada tuntutan fardu ain, insya-Allah. Amin. Ciri-ciri, tanda-tanda, alamat-alamat ataupun orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hati mereka tulus ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Surah Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan pada kita bahawa ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang beriman, yang sebetul-betul beriman hakikat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi siapa-siapa yang ada ciri-ciri ini, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebenar-benar beriman bukan iman yang sikit-sikit ataupun separuh-separuh ataupun sebesar zarah, tapi ini iman yang sebetul-betul beriman. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala ini, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, sesungguhnya orang yang betul-betul beriman itu, alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang apabila disebut akan nama Allah,
di hadapannya, wajilat qulubuhum, gemetarlah hati. Ini ciri-ciri yang pertama orang yang beriman tu, apabila disebut ayat-ayat Allah ataupun disebut nama Allah ataupun disebut dibacakan ayat-ayat daripada ayat Al-Quran, maka gemetarkan hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ke atas mereka akan ayat-ayat Allah, zadatuhum iman, bertambah-tambah iman mereka itu. Jadi bukan sekadar apabila dia mendengarkan ayat Allah tu, pertama sekali hati dia akan gemetar kerana takut akan Allah. Yang kedua, disebabkan ayat tu juga dia akan bertambah imannya. Sebelum ni imannya kurang, tapi apabila dia bergetar hati dia, maka bertambah iman ketika itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bukan sekadar bergemetar hati dan bertambah iman, bahkan rabbihim wa ala rabbihim yatawakkalun, hati mereka sentiasa pergantungan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada dalam perkara-perkara dunia, bahkan lebih-lebih lagi di akhirat. Apa-apa juga hal yang berkaitan dengan kehidupan, sama ada yang Allah, hal-hal yang berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Qada iaitu segala ketetapan Allah sejak azali, dia beriman kepada Allah, bertawakal dia kepada Allah. Dan qadar Allah dan segala perbuatan Allah yang Allah zahirkan kepada dia, sama ada baik atau buruk, dia bertawakal, dia berserah kepada Allah. Ini orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna as-salah, bukan sekadar itu, bahkan mereka tetap mendirikan solat. Istiqamah, mereka dirikan solat, jaga solat walau macam mana keadaan sekalipun, walau keadaan susah sekalipun, senang sekalipun, sakit ke sihat, mereka tetap jagakan solat. Dan sebaik-baik solat dikerjakan dengan berjemaah. Itu cara nak jaga semayang. Kalau kita semayang seorang-seorang, mungkin kita tak terjaga dari segi segala rukun-rukun, fardu, sunat dan sebagainya. Kita tak buat dalam keadaan tak ada ilmu. Kalau kita datang semayang berjemaah, di samping kita datang solat berjemaah, kita boleh di samping itu kita boleh menyempurnakan semayang kita, daripada kurang pandai kepada pandai, daripada kurang berilmu kepada berilmu, di samping kurang sempurna kepada lebih sempurna. Kerana di tempat sembahyang ni ada menuntut ilmu. Kalau kita salah, ada orang boleh tegur kita. Kalau di rumah kita sembahyang seorang-seorang, silap tak ada siapa boleh tegur. Syaitan nak tegur kita, dia kata betul je. Syaitan ni dia kata betul je. Kalau kita berguru dengan manusia yang alim, yang berilmu, dia akan tegur kita kalau kita silap buat silap. Tapi kalau kita berguru dengan syaitan seorang-seorang di rumah, kita membaca ke ataupun kita sembahyang ke, ibadat ke, syaitan akan kata kita betul, semua betul lah, tak ada yang silap. Jadi orang yang beriman tu alladzina yuqimuna as-salah, mereka tetap diri istiqamah mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki yang Allah bagi kepada mereka tu, mereka infakkan, mereka sedekahkan, mereka wakafkan, atau mereka hibahkan, dan macam-macam lagi. Rezeki yang Allah bagi kepada dia tu separuh. Kalau kita tak mampu separuh sedikit daripada harta benda kita, jangan kita lupa untuk sedekahkan ataupun kita infak kepada jalan Allah tiap-tiap hari. Sekurang-kurangnya Nabi kata tiap-tiap hari kita kena bersyukur atas nikmat sendi kita. Nikmat 360 sendi kita wajib kita syukuri tiap-tiap hari, sebab kita gunakan sendi kita tiap-tiap hari. Jadi cara untuk bersyukur, kita tak mampu untuk bersedekahkan. Nabi kata kita kena sedekahkan mengikut bilangan sendi, 360 sendi itu. Dan dia kata kita tak mampu untuk sedekah 360 sendi itu, cukup sekadar solat sunat duha 2 rakaat. Jadi maka kita dah dikira orang yang mensyukuri akan nikmat 360 sendi. Ulaika humul mu'minuna haqqan, dan mereka ini orang yang apabila dibacakan ayat Allah bergetar hati mereka, lepas itu bertambah iman mereka, dan kepada Allah mereka sentiasa bertawakal, berserah diri, bergantung hanya kepada Allah. Tak kira yang baik ataupun yang buruk, pergantungan mereka hanya kepada Allah. Dan mereka tetap dirikan sembahyang, jaga sembahyang baik-baik, istiqamah, dan tak akan tinggalkan sembahyang tu walaupun dalam keadaan susah ataupun senang, mereka tidak akan tinggalkan. Sama ada sihat ataupun sakit, mereka tidak akan tinggalkan sembahyang. Dan juga harta yang Allah bagi kepada mereka itu mereka akan infak kepada jalan Allah, sama ada jalan sedekah
hadiah ataupun hibah ataupun wakaf dan sebagainya. Jadi orang-orang yang macam ni ulaika humul mu'minun al-haqqah, dan mereka ni semua ni orang jenis golongan yang macam ni, mereka betul-betul beriman pada jalan Allah. Mereka betul-betul beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim, dan sabit bagi mereka, pasti bagi mereka Allah akan kurniakan kepada mereka darjat ataupun makam yang tinggi, makam yang mulia di sisi Allah. Wa maghfiratun, dan pasti Allah akan ampunkan segala dosa-dosa mereka. Wa rizqun karim, dan Allah pasti akan bagi kepada mereka rezeki ataupun kurniaan ataupun kelebihan yang amat mulia. Jadi kelebihan kurniaan yang amat mulia tidak ada lain di akhirat melainkan surga. Jadi orang beriman pasti ganjaran di surga, dan orang yang bertakwa itu pasti dia orang yang beriman. Orang yang beriman itu pasti dia ada sifat-sifat takwa. Maksudnya orang yang beriman belum tentu, maksudnya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah saja yang memiliki ciri-ciri takwa kepada Allah. Orang-orang yang beriman sekadar beriman sahaja, bukan sampai kepada peringkat iman yang betul-betul beriman, tidak semestinya dia ada ciri-ciri takwa kepada Allah. Sekadar beriman pada Allah saja, sekadar lepas saja, tapi dia masih duduk dalam keadaan berdosa. Sekiranya dia mati dalam keadaan itu, kemungkinan dia akan, sekiranya iman itu masih kekal walaupun sebesar zarah pada dia, dia mati dalam keadaan iman yang sebesar zarah. Contohnya, dia akan masuk dalam neraka dulu, masukkan dalam neraka dulu, dipakai segala dosa-dosa dia. Kemudian setelah sekian lama baru dia dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga berkat dengan iman yang dia ada. Tapi orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar beriman ini, dia tidak akan masuk neraka, bahkan dia akan terus masuk ke dalam syurga. Malah orang yang bergantung kepada Allah dengan sebenar-benar bergantungan, hati dia hanya bergantung dan berserah hanya kepada Allah, dia akan melintas titian sirat sepantas kilat. Dia tidak akan duduk di mahsyar, dia tidak akan dihisab di mahsyar, bahkan dia akan melintas titian sirat sepantas kilat dan masuk dalam syurga. Mudah-mudahan Allah masuk kita ke dalam golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum ni kita dah baca kitab Bahrul Mazi berkaitan dengan sifat surga, sifat neraka dan iman. Kita dah baca bab yang pertama itu, dalam hadis yang ataupun dalam bab yang pertama berkaitan dengan awal-awal ataupun kumpulan yang masuk ke dalam surga atau surga bulan. Jadi kesimpulan daripada hadis yang pertama, bab pertama kita baca sebelum ni, dan kelebihan yang Allah bagi kepada umat-umat Nabi Muhammad ni amat banyak. Dan antaranya mereka yang masuk surga di kalangan umat Nabi Muhammad ni, kumpulan pertama yang masuk ke dalam surga daripada kalangan umat Nabi Muhammad ni, seperti bulan purnama, berseri-seri seperti bulan purnama 14 hari bulan. Umpama bulan purnama penuh 14 hari bulan, bersinar-sinar dan berseri-seri, berkilau-kilau. Itu kumpulan yang pertama di kalangan umat Nabi Muhammad yang masuk syurga. Kumpulan yang kedua daripada kalangan umat Nabi Muhammad yang masuk dalam syurga itu, rupa mereka seperti berseri-seri, bersinar-sinar, berkilau lebih daripada bintang yang bersinar pada langit. Itu kumpulan yang kedua. Dan bagi tiap-tiap ahli syurga itu 2 orang isteri. Selain daripada mereka masuk syurga dalam keadaan berseri-seri, bersinar-sinar, berkilau-kilau, ada seperti bulan purnama, ada seperti bintang di langit. Dan bagi mereka tiap-tiap ahli syurga itu yang lelaki, bagi mereka itu 2 orang isteri. 2 orang isteri ini daripada kalangan perempuan yang masuk ke dalam syurga. Mereka akan dikawinkan dengan sekurang-kurangnya 2 orang isteri dan tambahan 70 bidadari sekurang-kurang. Dan tiap-tiap isteri ini pakaian mereka 70 lapis pakaian, baju mereka 70 lapis, yang walaupun pakai 70 lapis sekalipun kita masih nampak isi dalam. Kalau kita tengok daripada belakang, kita akan nampak betis daripada belakang nampak ke depan, dan isi dalam nampak tulang, nampak urat. Nak menunjukkan putih melepok, tersangat putih.
Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umat yang terakhir yang Allah utuskan di muka bumi ini. Dan walaupun umat yang terakhir, tetapi Allah bagi kelebihan yang banyak melebihi pada umat-umat yang lain. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang pertama sekali akan dibangkitkan daripada kubur. Jadi umat Nabi Muhammad umat yang pertama sekali yang Allah akan bangkitkan daripada kubur, dan yang pertama akan berhimpun di padang mahsyar, dan yang pertama sekali bernaung di bawah lindungan Arasy, dan umat yang pertama diputuskan ditetapkan segala hukum atau dihisab. Umat yang pertama akan dilintas di tiang Sirat. Umat yang pertama yang akan masuk dalam syurga, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling ramai sekali masuk ke dalam syurga berbanding umat-umat yang terdahulu. Jadi selagi mana ada umat Nabi Muhammad dalam api neraka, selagi itu umat-umat lain tak boleh masuk syurga. Maksudnya umat-umat Nabi Muhammad yang Allah janjikan masuk syurga, walaupun dia ada iman sebesar zarah, dia akan dapat masuk syurga juga nanti. Jadi selagi mana umat-umat yang beriman daripada kalangan umat Nabi Muhammad yang ada dalam neraka sedang diazab neraka, selagi itu umat-umat lain tidak boleh masuk. Bila habis semua umat Nabi Muhammad masuk ke dalam syurga, maka umat-umat lain baru boleh masuk syurga. Jadi mereka akan masuk ke dalam syurga ni bersaf-saf, berbaris-baris dan masuk ke dalam syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga, dan berbanding dengan nabi-nabi lain. Selagi mana nabi, walaupun nabi yang lain, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk dulu berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Kalau di kalangan perempuan pula, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, perempuan yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga. Itu hadis dalam bab yang pertama. Jadi bab yang kedua, bab ma jaa fi sifat sajaratil jannah, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan rupa pohon kayu di dalam syurga. Jadi bab yang kedua dia nak cerita tentang pokok di dalam syurga. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna fil jannati la sajaratan yasirul ar-rakibu fi dhilliha 100 sanah. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, bahwasanya dalam syurga itu satu pohon kayu berjalan ataupun menunggang satu penunggang pada bayang-bayang di bawahnya 100 tahun. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Jadi maksudnya satu penunggang kuda, satu pokok, bukan pokok-pokok, satu pokok di dalam syurga itu ada kata ditunggang oleh satu penunggang kuda yang pantas. Di bawah dia menunggang kuda di bawah bayangan pokok, satu pokok ni 100 tahun pun tak belum lepas lagi daripada bayangan. Itu satu pokok di dalam syurga. An Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil jannati sajaratun yasirul ar-rakibu fi dhilliha 100 amin la yaqta'uha wa qala dhalika dhillul mamdu. Hadis hasan. Daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam surga itu pohon kayu berjalan, orang yang menunggang pada naungannya 100 tahun, tiada tertempuh akan dia. Dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah naungan yang panjang. Kata Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata pokok yang satu pokok di dalam surga itu, dia kata ditunggang kuda oleh satu penunggang yang cekap dan pantas, menunggang di bawah naungan dia 100 tahun pun boleh lepas-lepas lagi bayangan. Itu satu pokok di dalam surga. Seperti mana Nabi kata zalika dhillul mamdu, iaitu satu petikan ayat daripada surah Al-Waqi'ah ayat 30 tu. Wa dhillul mamdu menunjuk kepada satu pokok di dalam surga. Dhillin maksudnya naungan itu, naungan pokok tu, mamdud yang terbentang luas 100 tahun pun tidak lepas-lepas lagi. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fil jannati sajaratun illa wasaquha min dhahab. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan katanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada dalam syurga itu satu pohon melainkan batangnya daripada warna emas. Batang pokok dalam syurga itu warna emas.
Ketahuilah kiranya ya saudaraku, di dalam syurga itu ada pohon yang menjadi tempat bersuka-suka orang di dalamnya. Maka pohon-pohon kayunya itu ada besar-besar, sebagaimana disebut dalam hadis, satu batang pokok itu besar 100 tahun pun orang menunggang di bawah dengan laju macam mana sekalipun tidak akan lepas-lepas lagi, walaupun 100 tahun sekalipun. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang menunjuk atas yang demikian itu, maka hadis yang itu telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala dengan katanya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna fil jannati sajaratan yasiru ar-rakibu fi dhilliha mi'ata sana. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa telah bersabda ia bahawa dalam syurga itu pohon kayu yang besar-besar boleh berjalan penunggang kuda yang berlari dengan tangkasnya di bawah naungan kira-kira 100 tahun. Kata Abu Isa, dalam bab ini ada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Katanya lagi bermula ini hadis sahih. Jadi bab berkaitan dengan pokok dalam syurga yang naungan dia, kalau yang luasnya sekiranya ditunggang oleh kuda yang tangkas yang laju sekalipun 100 tahun tidak lepas-lepas, dan naungannya besar, dan batang pokoknya daripada emas, warna emas. Masalah naungan pohon kayu dalam syurga itu sangat lanjut ataupun sangat panjang. Maka tentulah lanjut ataupun panjang naungan itu daripada besar pohon kayu. Lanjut itu sebab batang pokok itu besar, maka besar naungannya. Demikianlah tersebut dalam hadis umpama yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala dengan katanya, an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil jannati sajaratun yasiru ar-rakibu fi dhilliha 100 'amin la yaqta'uha wa qala dhalika adh-dhillul mamdud. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, di dalam surga itu ada satu pohon yang besar boleh berjalan penunggang kuda dengan memecut kudanya yang tangkas menjajahi bawah naungan pohon itu selama 100 tahun, tiada terhabiskannya perjalanannya dan jajahnya, dan sabdanya itu naungan yang panjang sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran itu, surah Al-Waqi'ah ayat 30, Adzil Mamdud. Jadi tuan-tuan kalau baca surah Al-Waqi'ah bila sebut dalam hadis lain Nabi sebut, sekiranya kita nak menunggang, nak duduk di bawah pohonan syurga ni, banyakkan baca Adzil Mamdud. Dalam kita baca tahlil, dan tahlil itu dalam satu wirid itu ada sebut Adzil Mamdud wa ma'in masqut. Bila kita baca tu bayang kita duduk di bawah pohon syurga. Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, bermula ini hadis hasan al-gharib, dan ada tersebut di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib akan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Adzil Mamdud itu dengan katanya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala adzil mamdudun sajaratun fil jannati ala saqi qadri ma yasiru ar-rakibu al-majiddu fil dhilliha 100 'am fi kulli nawahiha fayakhruju ahlul jannati ahlul ghurfi wa ghayruhum fayatahaddathuna fi dhilliha qala fayashtahi ba'duhum wa yadhkuru lahu wal dunya fayursiluhu rih min al jannati fayataharraqa tilka as-sajaratu bi kulli lahbin kana fid dunya. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ataupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya bermula bayang-bayang ataupun teduhan yang lanjut ataupun yang panjang itu, iaitu satu pohon di dalam surga. Satu pohon, satu pokok dalam surga itu yang berdiri atas batangnya besarnya kadar boleh berjalan penunggang kuda yang dipecut pada naungan 100 tahun, tiada boleh meratai sekalian pihak, tak lepas-lepas kalau menunggang di bawah. Itu menunggang kalau berjalan kaki lebih lagi mungkin. Maka keluar ahli syurga, orang-orang dalam bilik-biliknya, dalam bilik-bilik syurga itu, dan lain-lainnya pergi ke bawah naungan kayu itu, lalu berbual-bual mereka itu di bawah naungan itu. Ahli syurga akan datang ke taman-taman syurga, salah satu tempat
yang menjadi tempat lepok ataupun tempat bersiar-siar ahli syurga ni di bawah pokok-pokok syurga ni. Maka keluar ahli syurga itu daripada bilik-bilik mereka, lalu berbual mereka itu di bawah naungan itu dengan bermacam-macam bualan jenaka, berlawak, sambil berbual sambil berlawak, dan macam-macam cakap yang menyukakan hati katanya. Maka di dalam hal itu datang ingin setengah mereka itu dan ingat akan main-mainan di dalam dunia. Jadi tengah-tengah duk bersembang-sembang, duk bersuka-suka berlawak tu, teringat muzik-muzik yang pernah dia main ketika di dunia dulu lah, muzik-muzik yang dia dengar, lagu-lagu yang pernah dia dengar di dunia. Maka diutus Allah Subhanahu Wa Taala akan angin bertiup sepoi-sepoi daripada syurga itu, lalu bergerak pohon itu dengan mengeluarkan semua main yang ada di dalam dunia. Ketika ahli syurga duduk berlindung bernaung di bawah taman-taman syurga yang ada pokok-pokok yang besar, sambil-sambil duduk sembang, sambil-sambil duduk bergurau-bergurau, berlawak, teringat. Dan mereka kata di dunia dulu kita sambil-sambil kita duduk lepak-lepak, duduk ni kita duduk dengar muzik-muzik sekian. Tiba-tiba Allah hantarkan satu angin yang lalu di celah-celah pokok-pokok, daun-daun syurga ni, keluar muzik-muzik, keluar suara-suara yang sedap, lebih sedap lagi. Seperti mana kita dengar di dunia sedap, bahkan suara tu lebih sedap daripada muzik yang kita dengar di dunia sekarang. Jadi di syurga pun ada muzik-muzik. Masalah, pohon kayu syurga itu berbatang besar dan cukup rendang, cukup ada dengan daun dan dahan-dahan dan batang yang sangat bagus warnanya, iaitu semacam warna emas bersinar-sinar dan licin berkilau-kilau rupanya. Demikianlah datang khabarnya sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah taala dengan katanya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fil jannati sajaratun illa wasaquha min zahab. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada dalam syurga itu satu pohon kayu melainkan batangnya daripada emas, yakni warna batang itu sebagaimana warna emas, licin, bersinar dan kuning. Maksudnya bukan batang tu emas betul, tapi kulit dia ataupun lupuh-lupuh luar tu berwarna emas. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi baru. Satu lagi hadis yang menunjukkan atas demikian itu ada tersebut di dalam At-Tarhib wa Tarhib, iaitu katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati sajaratun judhu'uha min zahab wa furu'uha min zabarjad wa lu'lu' fatahabu laha ar-rihu fatastafiqu lama sami'a as-sami'una bis-sawti shay'in qattu al-ladha minhu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di dalam syurga itu pohon kayu batangnya daripada emas dan dahan-dahannya daripada zabarjad. Batang dia daripada emas, berwarna emas, ataupun kulit-kulit kayu dia berwarna emas, dan dahan-dahannya daripada zabarjad, permata zabarjad. Dia warna hijau, zabarjad ni permata warna hijau macam ni. Dan lu'lu' ni mutiara. Maksudnya dahan-dahan itu daripada permata zabarjad yang warna hijau, yang berkilat, bersinar, dan juga lu'lu' pada mutiara. Supaya elok rupa nampaknya. Jadi tujuan Allah letakkan pokok atau batang di warna emas dan dahan itu daripada permata zabarjad dan juga lu'lu' daripada mutiara, supaya elok rupa nampaknya, supaya kita tengok pun nampak cantik. Maka bertiup angin baginya, maka angin datang yang masuk, maksudnya bertiup di celah-celah daun-daun tu, celah-celah dahan, maka berbunyi, ia akan bunyi yang bagus, bunyi satu, dia akan keluarkan satu bunyi-bunyi. Sekarang ni pun kalau angin kuat, kalau ada pokok-pokok, kita akan dengar bunyi macam bersiul seumpama tu. Tapi di syurga bukan sekadar bunyi bersiul-siul, bahkan muzik ataupun bunyian-bunyian yang lebih sedap yang kita dengar di atas muka bumi. Kalau di dunia ni kita dengar macam-macam bunyi muzik, bunyi-bunyian yang sedap-sedap, di syurga lebih sedap daripada itu. Maka tiada didengar oleh orang-orang yang mendengar apa suara sekali yang lebih sedap bunyi daripadanya.
Kalau ahli syurga yang dengar ketika tu bunyi-bunyi yang ditiup oleh angin yang masuk dalam celah-celah daun-daun tu, tidak ada bunyi yang lebih sedap melainkan bunyi yang ada dalam syurga ketika itu. Kalau di dunia dulu kita ada dengar bunyi yang sedap, tidak boleh menandingi bunyi yang ketika di dalam syurga ni. Pokok sekali. Allah. Kita tengok kitab Surah 21. Kita dah habis bicara pasal yang pertama daripada 7 anggota, iaitu yang pertama mata, daripada 7 anggota. Mata, telinga, lidah, perut, faras ataupun kemaluan, 2 tangan dan 2 kaki. 7 anggota ni Allah jadikan untuk makrifah, kenal kepada Allah. Tujuan utama Allah jadikan untuk kita kenal kepada Allah dengan perantaraan 7 anggota ni. Tetapi kalau kita silap menggunakan seperti mana yang Allah perintahkan, maka dia akan menjadi satu pendakwa raya di akhirat. Dia akan mendakwa kita di akhirat besok disebabkan perbuatan-perbuatan kita. Dia akan jadi saksi di akhirat. Setiap daripada 7 anggota semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Mulut kita Allah akan kunci. Kita tidak akan boleh berbohong, berdusta di depan Allah. Bahkan semua anggota akan berkata benar. Dia buat sekian-sekian, benar, sekian-sekian hari bulan, sekian-sekian tempat dia buat demikian. Jadi sebab tu walaupun anggota tu melekat di badan kita, bukan bererti dia akan jadi diam saja di akhirat. Bahkan Allah akan jadikan dia menjadi saksi di akhirat dan mendakwa kita. Sekiranya kita buat dosa di hadapan Allah, Allah akan jadikan dia saksi mendakwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masuk pada yang kedua, bab fasal yang kedua pada menyatakan telinga. 7 anggota ni juga tempat masuk dosa. Kalau kita tak tutup dia daripada masuk dosa, maka dia akan masuk mengotorkan hati. Bukan sekadar dia menjadi pendakwa di akhirat, menjadi saksi di akhirat. Sekarang ni dia rekod apa juga perbuatan kita, apa juga percakapan kita. Di akhirat besok dia akan bentang di hadapan Allah. Ketika Allah bagi catatan amal kita di hadapan Allah, catatan amal, andai kata Allah bagi catatan amal kita di sebelah tangan kanan, maka kita termasuk ahli syurga. Sekiranya Allah bagi catatan amal kita di tangan kiri ataupun di belakang kita, dipanggil nama kita di belakang, bagi di belakang, tanda ahli neraka, kiri ataupun belakang. Ashabul yamin yang disebut dalam surah Al-Waqi'ah, puak-puak kanan ni semua puak ahli syurga. Jadi puak-puak kiri dan puak belakang diberi catatan amal, mereka ni adalah ahli neraka. Wallahu a'lam. Jadi kata ulama, ada setengah ulama mengatakan telinga tu, anggota telinga tu lebih afdal berbanding dengan mata dari segi penggunaan, dari segi manfaat untuk akhirat. Sedangkan mata tu kata ulama hanya manfaat untuk dunia. Bahkan kalau kita silap nak menjaga dia, silap guna, maka dia akan tuntut kita di akhirat. Tapi kalau telinga, dia boleh ada kelebihan manfaat untuk akhirat. Contohnya telinga boleh didengar dengan dalam terang ataupun dalam gelap. Sedangkan mata boleh tengok hanya tempat-tempat terang, tempat gelap dia tak nampak. Dan berapa ramai ulama-ulama besar dan cerdik pandai yang matanya tak nampak tapi ada pendengaran. Jadi alim ulama, jadi alim tanpa mata dia buta tapi dia hanya ada telinga, bahkan dia boleh jadi alim dengan sebab telinga. Jika telinganya tak boleh mendengar, mata dan lain-lain sahaja yang berfungsi, kena guna bahasa isyarat dan sebagainya. Kalau telinga dia tak fungsi, jadi dia tak boleh mendengar, jadi hanya mata dan lain-lain saja boleh guna. Jadi dia hanya guna bahasa isyarat. Kesimpulannya, telinga lebih afdal berbanding mata sebagai faedah ataupun manfaat. Telinga banyak untuk akhirat berbanding mata lebih banyak manfaat dunia sahaja jika kita menyalahi gunakan. Itu perbahasan ulama. Yang pentingnya semua anggota Allah jadikan semuanya
Fungsi utamanya untuk kenal Allah. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga, ketahui olehmu tentang azan. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga, pendeknya, ketahui olehmu bahwasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Tujuan Allah jadikan telinga kepada kita ni dua telinga, kiri dan kanan ni. Dan faedah dia bukan sekadar dunia aja, bahkan untuk akhirat pun ada faedah. Lebih lagi untuk kegunaan akhirat ataupun dapat pahala untuk kita meraih ganjaran di akhirat. Maka setengahnya daripada segala faedah yang bangsa dunia itu, yang pertama bersedap-sedap dengan didengar. Pertama, untuk faedah dunia itu kita boleh gunakan tujuan Allah jadikan telinga kepada kita untuk kita boleh mendengar, ambil nikmat dengan mendengar dan menyampaikan ia kepada memaham segala perkataan yang didengar. Daripada telinga juga nisbah untuk kita dapat ilmu. Daripada mata dan juga telinga, dua organ yang akan jadikan mata dan telinga ni untuk kita dapat ilmu, tempat masuk ilmu. Selagi mana dia ada salah satu ni, dikatakan orang yang mukallaf. Kalau dia ada telinga, dia ada mata, dia masih boleh menerima ilmu lagi, maka dikatakan mukallaf. Kalau dia ada mata, dia tak nampak tapi telinga masih fungsi, dikatakan masih mukallaf. Seandainya dia tidak ada kedua-dua ni, baru dikatakan tidak mukallaf. Selagi mana dia ada mata dan telinga, maka dikatakan orang yang boleh menerima ilmu ataupun pengajaran. Dan setengah daripada segala faedah yang bangsa akhirat itu, mendengar ia akan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala ilmu yang bermanfaat. Jadi telinga ni untuk manfaat akhirat ataupun untuk tujuan akhirat, boleh mendapat ilmu ataupun mendengar Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca ataupun orang lain baca ataupun orang syarahkan bacaan tu. Kita boleh mendengar sama ada bacaan tu bacaan semata-mata ataupun bacaan dengan tadabbur. Kita boleh mendengar akan Al-Quran. Jadi kita diwajibkan untuk baca Al-Quran tu dengan dua. Yang pertama dengan tartil, dengan tajwid, dan yang kedua dengan tadabbur. Itu perintah Allah. Afala yatadabbarun Al-Quran? Apakah tidak kamu tadabbur apabila kamu baca Al-Quran? Waratil Al-Quran tartila, dan tiap-tiap kali kamu baca Al-Quran, pastikan kamu baca dalam tartil, bertajwid, berirama, berlagu. Jangan baca ikut baca. Jadi nak membaca Al-Quran dengan tartil dan tadabbur ni dengan berguru, dengan membaca, dengan belajar pada guru. Jadi faedah untuk akhirat tu untuk mendengar Al-Quran dan mendengar juga akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi yang orang baca kepada kita dan juga orang syarahkan, orang perjelaskan hukum-hukum dalam hadis tu, kita mendengar menggunakan telinga. Dan segala ilmu yang memberi manfaat. Jadi ilmu-ilmu yang boleh memberi manfaat. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ilmu yang bermanfaat tu ilmu yang kita belajar makin hampir, makin takut kita kepada Allah dan makin hampir kita kepada Allah. Itu ilmu yang manfaat. Sekiranya kita belajar ilmu agama, makin hampir kita kepada dunia, makin hampir tamak kepada dunia, nak pangkat dan sebagainya, itu bukan ilmu manfaat. Walaupun ilmu agama sekalipun. Ilmu agama ni, ilmu agama yang kita belajar tu mendatangkan takut kita kepada Allah dan menghampirkan kita kepada Allah. Itu ilmu manfaat. Walaupun kita belajar ilmu agama sekalipun, umumnya manfaat ilmu agama ni umumnya. Tetapi sekiranya makin kita belajar ilmu agama, makin tamak kita kepada dunia, makin tamak kita kepada pangkat dan sebagainya untuk menimbun harta, maka ilmu tu celaka bagi dia, bukan manfaat. Sekiranya kita belajar ilmu agama, makin hampir kita kepada Allah, makin takut kita kepada Allah, makin takwa kita kepada Allah, maka itu dikatakan ilmu yang manfaat. Dan kerana banyak ini segala faedah daripada pendengaran itu lebih afdal daripada penglihatan. Maka sebab itu ulama kata pendengaran itu lebih afdal daripada penglihatan. Sekiranya kita
buta mata sekalipun kita masih boleh belajar ilmu lagi, boleh jadi alim lagi, boleh buat ibadat lagi. Bahkan lebih lagi terpelihara sebab mata kita tertutup. Kita disebabkan banyak dosa, hati kita kotor ni sebab mata kita, pandangan banyak kepada yang haram-haram. Maka sebab tu hati kita kotor. Maka sebab tu kita berat nak buat ibadat, disebabkan pandangan kita tu pandangan yang banyak memandang kepada benda-benda yang haram. Kerana kebanyakan faedah penglihat ataupun penglihatan itu bangsa dunia, lebih manfaat dia banyak di dunia. Dan kebanyakan faedah pendengar ataupun telinga itu bangsa akhirat. Banyak faedah yang kita dapat daripada telinga ni untuk kelebihan akhirat. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Maka kita tengok orang yang buta tu, walaupun buta mata dia, bahkan dia boleh jadi orang yang alim, bahkan dia boleh jadi orang yang ahli ibadat, bahkan dia boleh membaca Quran dan sebagainya, dan berbanding dengan orang yang pekak. Dan bermula cara untuk bersyukur akan pendengar itu, cara untuk kita bersyukur atas nikmat telinga yang Allah bagi kepada kita itu dengan memeliharanya daripada mendengar yang dilarang, seperti mengumpat ataupun riba. Cara untuk kita tahan telinga kita ataupun cara untuk kita bersyukur atas nikmat telinga yang Allah bagi kepada kita itu, pertama sekali tahan daripada mendengar benda-benda yang haram, seperti mengumpat. Kalau orang mengumpat, kita dengar orang mengumpat, kita kena bangkit daripada tempat duduk. Kalau kita masih duduk di situ, seandainya kita nak duduk di situ, kita kena tegur, larang orang-orang. Sekiranya kita tak mampu, kita kena bangkit di situ. Seandainya kita duduk juga tanpa kita buat apa-apa, tanpa kita tegur, tanpa kita cegah, kita termasuk ataupun termasuk dengan dosa orang-orang mengumpat. Walaupun kita tak mengumpat saja, kita duduk di kalangan orang mengumpat dan kita tak tegur dia, tak cegah dia, kita pun akan dapat dosa sama seperti mana orang mengumpat. Dan mengadu-ngadu ataupun namimah. Namim ni dia mengadu domba, kata-kata. Dia pergi kepada si A, dia cerita sekian-sekian. Kemudian dia pergi kepada si B, dia cerita sekian-sekian keburukan si A. Maksud dengan tujuan supaya si A dan si B ni bergaduh, jadi musuh. Itu namimah, dilaknat Allah. Allah laknat si pengumpat dan juga namim. Dan segala perkataan yang tiada baik, Allah haram. Maksudnya jangan kita dengar, seperti bid'ah dan berbantah-bantah, berdebat-debat, dan seperti mendengar suara perempuan yang muda belia, jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Jangan kita dengar suara-suara perempuan. Dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan, seperti surunai, alat-alat muzik yang diharam, seperti surunai dan gendang. Dan janganlah engkau tertipu, dan janganlah engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama surunai itu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Madini, dia kata ada puak-puak yang akan kata mainan-mainan ni ataupun muzik-muzik ni harus dan sebagainya. Untuk kata dia, jangan kamu peduli dengan orang yang kata alat muzik itu halal, kerana perkataan itu menyalahi ia akan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi perbahasan berkaitan dengan muzik, alat muzik ini khilaf di kalangan ulama. Tapi kebanyakan ulama-ulama yang dulu meletakkan hukum haram. Seperti mana yang kita dengar hadis yang berkaitan dengan sebarang alat muzik bertali, hukum haram. Yang ada tali, gitar ataupun piano yang bertali, yang ada tali, hukum haram. Yang dibolehkan hanya bentuk macam kompang macam tu. Itu pun ada juga ulama yang mengharamkan semua, tak kira apa juga jenis alat muzik. Wallahu a'lam. Maka lazimkah olehmu memelihara pendengar ataupun telinga engkau daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia, kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa. Kalau kita dengar orang bercakap benda-benda yang tak ada faedah, kita pun dapat dosa sekali pada dosa perkataan yang haram itu. Perkataan yang sia-sia, yang harus perkataan sia-sia. Kan sia-sia ni dia tak ada dosa, tapi dia tak ada pahala pun tak ada.
dosa pun tak ada. Tapi kadang-kadang di samping kita bercakap benda-benda yang sia-sia ni, terselit juga benda-benda haram. Itu yang masalah. Lepas tu ulama kata kalau orang bercakap benda-benda yang tak ada faedah walaupun tak berdosa sekalipun, ditakuti tiba-tiba akan keluar perkataan-perkataan haram daripada dia. Maka sebab tu kita afdal kita bangkit daripada duduk dengan orang yang suka macam ni. Dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Kalau kita kerap sangat mendengar perkataan orang-orang yang sia-sia, cakap merapu ni, dia mendatangkan was-was dalam hati. Lepas tu ibadat kita jadi was-was. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan yang kita makan, setengahnya beri manfaat dan setengahnya beri mudarat dan setengahnya penawar dan setengahnya racun. Kita dah dengar orang cakap pasal benda-benda makan, dan makanan ni sedap, makanan ni kat situ makan sedap, makanan ni macam-macam kita dengar perkataan berkaitan dengan makanan. Ada setengahnya kita dengar boleh bawa manfaat, ada setengahnya kita boleh bawa mudarat. Kalau kita makan selalu boleh jadi mudarat walaupun sedap walaupun, seperti mana Allah sebut dalam Quran, kita nak makan apa-apa juga, nak minum apa-apa juga silakan, tapi jangan melampau. Ini kalau kita minat, contoh kita minat makan seafood kita bantai selalu, maka jadilah macam-macam penyakit gaul dan sebagainya. Kalau kita minat sekian-sekian makanan tu, jangan terlampau kerap, jarang-jarang kan. Allah sebut dalam Quran, wa kulu washrabu, makanlah kamu nak makan apa, washrabu kamu nak minum apa, wala tusrifu, jangan melampau. Asalkan benda tu haram, asalkan benda tu halal dan bukan syubhah, silakan nak makan, tapi jangan melampau. Bila kita melampau daripada asalnya manfaat, mudah-mudahan dia datang mudarat, boleh bawa jadi racun, toksik dan sebagainya. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Disebabkan kita terlampau tumpu sangat bab makan, sebabkan makanan itu menjadi mendarah daging dalam diri kita, sehingga kan makanan tu akan hilang dalam najis yang kita buang tu, di proses-proses dibuang. Tapi benda yang melibatkan bab makan membekas di hati dia, menyebabkan dia tumpu bab makan saja. Maka ini pun dicela oleh syarah, bab utamakan makan. Dan terkadang berkekalan ia di dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia dengan makan pencair ataupun julap. Orang duduk dalam perut tak hilang, jadi sakit perut, maka dia makan julap. Adapun perkataan jatuh dalam hati, maka terkadang berkekalan ia di dalam hati seumur hidup. Bila dah membekas di hati, maka dia akan berkekalan dalam sepanjang hidup itu. Kalau kita jenis dah membekas di hati kita tumpu buat makan saja. Pantang orang cakap di sana viral makan, kedai sedap kita pergi, tak kira jauh mana, sanggup kita pergi kan, sebabkan makan. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasalah ia memfitnah dan mendatangkan was-was, bahkan terkadang menyebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Cara untuk kita bersyukur atas nikmat mata, seperti yang kita baca sebelum ni, cara untuk bersyukur atas nikmat mata yang Allah bagi pada kita tu, tahan mata tu, tutup pandangan kita daripada melihat benda-benda yang haram. Cara untuk bersyukur atas nikmat mata, sekiranya kita terpandang, cepat-cepat kita berpaling istighfar kepada Allah. Begitu juga telinga, cara untuk kita bersyukur atas nikmat telinga tu, tahan pendengaran kita, tutup pendengaran kita daripada mendengar benda-benda yang dosa-dosa, haram-haram. Seumpama macam orang mengumpat, jangan kita dengar. Ataupun orang namimah, orang mengadu domba, ataupun orang bercakap benda-benda yang haram, benda-benda kotor, benda-benda keji itu, jauhkan orang-orang macam itu. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika ka'anhu mas'ula. Artinya bahawasanya pendengar dan penglihat, telinga dan juga mata yang akan jadi kepada kita itu, dan hati fu'ad dan hati yang akan jadi kepada kita itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Jadi segala nikmat yang akan jadikan pada kita,
Semua anggota-anggota yang ada pada kita, sama ada luaran ataupun dalaman, semuanya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut nikmat, maka akan ditanya oleh Allah satu persatu di akhirat. Senang kita nak jaga anggota ni. Tahan daripada benda-benda yang haram. Mata tahan daripada melihat benda yang haram. Telinga tahan daripada mendengar benda-benda yang haram. Bila kita buat macam tu, kita dah kira-kira bersyukur kepada Allah atas nikmat mata, atas nikmat telinga. Allah. Tuan nak tanya soalan fiqh. Ya, Ustaz, berkenaan yang Ustaz cerita pasal ahli syurga duduk di bawah pokok kan, pokok yang dikatakan 100 tahun perjalanan duduk yang 8 tahun, okay, dia sembang-sembang. Ustaz dah kata tadi, kata kita ingatkan dunia tu tentang muzik. Masuk muzik tu sama lah dengan yang dikatakan ini, dikatakan diharapkan surai dengan bidang itu. Bahkan di usia itu tadi ada muzik kita dengar surga. Muzik yang mana yang masuk? Itulah muzik yang dalam hadis itu disebut seperti mana bunyi-bunyian yang di dunia. Maksudnya apa juga jenis bunyian di dunia yang kita kata sedap, walaupun tak kira lah benda haram ke tak haram, khilaf ulama ni kan, haram tak haram. Jadi bagi kita tu sedap. Bahkan bunyi yang kita dengar di syurga pada ketika itu lebih sedap daripada bunyi yang kita kata sedap di dunia. Kan nak banding situ, sebab kita tak nampak. Kalau kau tak sebut bunyi yang di dunia, kita tak ada banding. Lebih sedap lagi. Bahkan kalau kita dah dengar muzik tu, kita dah tak lupa muzik yang kita dah dengar di dunia. Di taman-taman syurga ni Tuhan bagi setiap seorang daripada ahli syurga tu 10 kali daripada orang yang terakhir masuk dalam syurga tu, yang masuk dalam keadaan merangkak keluar, orang yang terakhir keluar daripada neraka, dan orang terakhir masuk syurga ni. Ada riwayat kata nama dia Juhainah, dalam keadaan merangkak dia masuk dalam syurga ni. Bagi dia pun Allah bagi 10 kali ganda. Seumpama langit dan bumi 10 kali ganda tu nikmat apa syurga ni. Itu bagi orang yang terakhir tu. Kalau kita yang awal-awal masuk, lebih-lebih lagi. Kita semua akan, dalam nanti kita akan cerita kenderaan dalam syurga. Ada yang kuda, tapi kuda tu daripada batu permata, batu lompatan itu pun sejauh mata memandang. Sebab syurga kita punya tu luas bukan main. Berjalan di taman-taman syurga, kita duduk lepak-lepak, kita boleh di syurga ni tak ada kerja lain. Ziarah je, makan, minum, jima', ziarah. Itu kerja kita. Makan, tak ada ibadat. Kalau kita keluar atas mulut kita tu, atas tasbih ke, istighfar ke, itu semua spontan-spontan, tak diperintah pun. Sedang kita di dunia diperintah untuk bertasbih kepada Allah, sucikan Allah, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dan lain-lain. Tapi di akhirat besok dalam surga kita tak diperintah buat apa, semayang betul. Tugas kita makan, minum, jima', ziarah. Makan, minum, jima', ziarah. Makan, minum, jima', itu kerja. Tak. Sementara kita nak sampai ke situ, kita kena banyak bekerja di dunia ni, banyak ibadat. Apa yang Allah perintah kita buat, apa yang Allah larang kita tinggal. Sebab itu kita baca bab mata. Kamu kena jaga pandangan mata kamu daripada melihat benda haram, supaya besok di akhirat besok kamu boleh melihat akan bidadari, boleh melihat taman-taman syurga, boleh melihat apa juga nikmat dalam syurga, kita boleh melihat dengan mata kita. Sekarang kita dah gunakan engkar perintah Allah, kita gunakan mata untuk benda-benda haram. Walaupun kita dah terima, kita dengar pendengaran, kita dengar larangan daripada hadis. Dalam Quran Allah sebut, Allah larang pandangan kita pandang sekian-sekian, kita pandang juga, mati dalam keadaan mengakali dosa, tak bertaubat kepada Allah. Allah haram kita pandang benda-benda dalam syurga. Bahkan Allah izin kita untuk pandang dalam neraka, azab-azab neraka. Itu juga telinga, kita baca dari telinga. Kalau kita gunakan menyalahi perintah Allah, Allah suruh gunakan telinga untuk kenal dia, alat untuk mendengar, untuk mengenal dia selain pada mata. Kita gunakan untuk mendengar benda-benda yang haram, mengumpat. Orang mengumpat itu kita suka dengar, ataupun kita sendiri yang mengumpat. Lepas tu kita suka pula dengar orang mengumpat. Lepas tu kita mengadu domba lagi, mendengar orang mengadu domba lagi, kan? Kita paling suka benda-benda tu, gosip-gosip kan.
Si A dia cerita kat kita tentang si B. Lepas tu dia pergi pada si B, dia cerita tentang kita apa. Tujuan dia tu nak laga-laga gitu. Namim dia panggil laga. Namimah, al-ghibah ni, ghibah mengumpat. Namimah, mengadu domba, dua-dua ni diharam lah. Tapi benda dua ni bila kita paling suka buat. Mengumpat. Lepas tu namimah. Itu paling kita suka dengar lah, viral-viral. Sekarang ni orang kurang bercakap. Orang banyak share di FB, di WhatsApp dan lain-lain untuk apa, orang yang berilmu, orang ustaz-ustaz dengan cara macam tu, orang awam dengan cara macam tu. Semuanya masing-masing nak mengumpat dengan namimah. Jadi benda-benda nikmat akan jadi pada kita untuk kita kenal kepada Allah. Yang paling utama sekali untuk kenal makrifah kepada Allah. Sekiranya anggota kita tunduk dan patuh kenal pada Allah ni, tunduk dan patuh pada perintah Allah, insya-Allah kita akan duduk di dalam syurga. Seperti mana kita duduk dalam dunia ni, sama je kita dalam syurga, sama. Kita boleh tengok pokok, kita boleh tengok duduk di taman-taman, kita boleh makan buah. Bahkan di akhirat, di dalam syurga, apa yang kita terlintas, pinggan kosong depan kita. Pinggan kosong di depan kita, pinggan. Aku nak makan buah apple ada. Aku nak makan apa? Semua yang kita nak ada di dunia, yang kita nak makan pun boleh ada di situ. Kita nak apa? Andai kata kita jimat dengan bidadari ataupun dengan perempuan dalam syurga, dia kalau kita jimat ni dengan tak ada air, boleh cakap ni. Tak ada air mani tu. Tak ada. Sedap je. Bahkan apa, kalau kita nak anak, masa tu juga ada anak. Tak payah makan pil perancang. Contoh macam kita tak mahu anak, tak perlu makan pil perancang. Kalau kita nak anak, masa tu juga ada anak. Kita akan baca hadis. Kita baru baca tadi hadis tentang betih bidadari. Lepas tu pokok-pokok dalam syurga, kumpulan apa, orang-orang yang rupa-rupa orang yang masuk dalam syurga. Begitu juga bunyian yang abang tanya tu. Bunyian walaupun di dunia ni khilaf ulama, ada yang kata haram, ada yang kata tak. Tapi di akhirat besok bandingan dia, kita masih bercakap bab-bab tu lagi di dunia. Macam tadi sebut dalam hadis, kita duduk di bawah pohon-pohon syurga tu, sembang, berlawak jenaka. Tiba-tiba kita teringat kalau ada muzik ni kan sedap. Ada muzik sekian-sekian ni kan sedap. Tiba-tiba Allah hantar angin masuk di celah-celah yang bertiup di celah-celah daun-daun, dahan-dahan pokok-pokok syurga ni, mengeluarkan bunyi-bunyian yang lebih sedap dengan muzik yang kita pernah dengar di dunia. Tak Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis. Maksudnya tak kira lah kita jenis peminat lagu heavy metal, minat lagu klasik ke, lagu apa juga yang kita minat, besok bandingan tu tak ada bandingan. Macam semua minat lagu rock kan, lebih sedap pada lagu rock boleh. Ada orang minat dangdut dengan lagu lebih sedap pada dangdut, itu di syurga. Allah hantar angin yang masuk celah-celah daun-daun, dahan-dahan. Disebut dia kan batang pokok di dalam syurga tu warna emas. Dahan-dahan itu daripada zabarjad, permata zabarjad, dan juga lu'lu' mutiara. Satu batang pohon syurga tu, kalau satu penunggang kuda yang pantas, yang menunggang di bawah ada tu, zilin mamdud, kita baca surah Al-Waqi'ah tu, zilin teduhan yang mamdud, yang terbentang luas tu. Seandainya satu penunggang kuda yang tangkas, yang laju, pecut di bawah dia 100 tahun pun tak lepas-lepas lagi. Itu baru satu pohon syurga. Bayangkan berjuta-juta mungkin di dalam syurga pohon-pohon, satu pun tak besar tu. 100 tahun menunggang pun tak lepas-lepas. Apatah lagi kita berjalan, tak lepas-lepas naungan. Baik. Abang Wira bila saya tanya soalan. Ada soalan fiqh. Ulama kata kita kena kerap baca bab berkaitan dengan syurga ni. Mudah-mudahan kita ada zub ataupun satu semangat untuk kita masuk dalam syurga tu, jadi kita tambah amal. Kita ni perlu kepada satu suntikan atau booster kan.
Booster dekat dunia ni kita sibuk-sibuk nak ambil, tapi booster melibatkan akhirat kita tak mahu. Baca berkaitan dengan ahli syurga, nikmat-nikmat dalam syurga, terutama kita ni lelaki kena banyak dengar bab bidadari, semangat kita masuk syurga. Jadi bukan semangat saja, kita kena tambah amal. Lelaki ni banyak aktivitinya dekat luar berbanding dengan perempuan. Perempuan lebih baik, lebih afdal dia duduk di rumah. Lelaki ni kena banyak keluar. Ibadat pun kena di luar banyak. Sebab tu sembahyang dia tak boleh, tak cukup sembahyang dia di rumah. Bahkan ada ulama kata tak sah. Tak sah, bahkan kurang afdal. Sebab apa tak sah? Sebab syarat sembahyang secara seorang-seorang ni, syarat dia mesti hati-hati. Kalau tak hati-hati, tak ada pahala di situ. Jadi masalah persoalannya, adakah kalau kita sembahyang seorang tu lebih khusyuk ke, lebih hati-hati berbanding dengan kita sembahyang dengan berjemaah? Berjemaah tak disyaratkan hati-hati. Bahkan fadilat dia sempurna, sesempurna 100% kita dapat pahala dia, berbanding kita sembahyang secara seorang. Ikut persen-persen hati-hati kita. Kalau kita langsung tak hati-hati, tak ada pahala. Jadi tak ada sebaik-baik cara yang cara sembahyang ni melainkan Nabi, cara Nabi tunjuk. Kalau kita nak mencapai darjat tinggi di akhirat, kita kena ikut cara Nabi. Kalau cara lain, Nabi tak pernah sembahyang seorang. Nabi sembahyang berjemaah sampai akhir hayat Nabi. Walaupun Nabi dalam keadaan nazak sekalipun, sakit hampir mati pun, Nabi masih sembahyang jadi imam. Sampailah Nabi tak boleh nak berdiri dah. Tak boleh nak berdiri dah, betul-betul nazak dah terbangun. Ketika Nabi masih boleh duduk lagi, Nabi masih jadi imam. Nabi duduk dan Sayyidina Abu Bakar akan jadi mubalik, dia panggil. Dia akan angkat suara. Nabi Allahu Akbar, dia pun Allah, macam mana di Mekah. Sampailah Nabi hampir betul-betul nak wafat, baru Nabi tak jadi imam. Disyaratkan Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Dia merasa sihat. Walaupun Nabi sakit, Nabi pernah jatuh kuda sampai sakit, Nabi sembahyang duduk pun Nabi masih sembahyang berjemaah lagi. Nabi tak pernah tinggalkan sembahyang berjemaah, sama ada di bermukim ataupun musafir sekalipun, Nabi tak pernah tinggalkan sembahyang berjemaah. Dan sahabat Nabi radhiyallahu pun tak pernah tinggalkan sembahyang berjemaah seperti mana Nabi. Walau macam mana keadaan sekalipun, sahabat Nabi tak pernah tinggal walaupun sekali. Jadi kita kalau nak ikut Nabi, macam mana kita sembahyang berjemaah ni kan, ada seperti mana sahabat Nabi sembahyang. Sahabat-sahabat Nabi tak akan bangkit untuk qomat. Bilal tak akan bangkit untuk qomat. Sahabat yang duduk ni tak akan bangkit, melainkan dia nampak Nabi keluar daripada bilik. Nabi keluar daripada bilik, bila sahabat nak bangkit, Nabi marah, Nabi tak bagi berdiri. Sahabat Nabi dia bangkit untuk nak hormat Nabi, tapi Nabi tak suka dia hormat. Itu tawaduk, ciri-ciri tawaduk. Tapi Nabi perintahkan kita untuk hormat orang alim ataupun orang lebih tua pada kita diperintah untuk hormat. Nabi dia bila keluar daripada bilik, sahabat Nabi dan Bilal takkan bangkit pada tempat duduk. Lepas tu Nabi isyaratkan Bilal untuk qamat, baru Bilal bangkit qamat. Lepas tu sembahyang, bila dah bagi salam semua, Nabi wirid. Sahabat tak akan berganjak daripada tempat duduk. Lagi mana Nabi tak bangkit, lagi tu sahabat tak akan bangkit. Tapi kita hari ni yang ada tugas tak ada masalah, yang tak ada tugas, yang ada tugas yang perlu segera pergi kerja dan sebagainya, tak ada masalah. Yang tak ada apa-apa masalah, yang jenis tabiat, itu jangan. Kalau kita tak ada apa-apa keperluan, baik kita duduk tunggu sampai habis wirid, sampai imam selesai berdoa, lepas tu ada baca hadis apa, kita tunggu sampai habis baru kita bangkit. Kita nak ikut cara Nabi kan. Sahabat Nabi pun macam tu. Bahkan zaman Nabi kalau siapa yang bangkit awal, Nabi kata munafik. Ada sahabat Nabi yang bangkit selalu bangkit awal. Nabi satu hari tegur dia, kenapa kamu bersikap macam orang munafik? Nabi cepat. Dia orang munafik ni, salah satu dalam Quran bahawa sebut dia tak boleh lama buat ibadat. Dia kalau duduk di masjid pun dia cepat-cepat nak balik. Kalau semayang pun dia cepat-cepat dalam keadaan kusala. Kumuh kusala. Dia dirikan semayang tu dalam keadaan malas, terpaksa. Itu ciri orang munafik. Macam kita jangan buang. Kita kena baca Quran, kita baca hadis, nak buang ciri-ciri munafik ni. Antara kita nak buang ciri-ciri sifat-sifat munafik ni, sembahyang berjemaah.
Nabi kata bahawa siapa yang sembahyang berjamaah tidak terlepas takbiratul ula bersama imam 40 hari berturut-turut, Allah akan bebaskan daripada dua sifat munafik dengan neraka, dua benda besar ni. Dengan sifat munafik ni kita boleh masuk neraka, dan dosa-dosa lain pun Allah boleh menyebabkan kita masuk neraka. Jadi Allah bebaskan dua benda yang besar, sifat munafik dan neraka. Ini dua benda yang kita nak. Selagi mana ada ciri-ciri munafik, selagi itu ibadat kita Allah tak terima. Sebab munafik ni zahir saja Islam, mukmin, tapi hati dia kufur pada Allah, benci pada orang beriman, tak suka pada orang buat kebaikan, dia tak suka. Walaupun dia Islam, walaupun atas nama Islam, atas nama kadang-kadang dia sembahyang macam kita, tapi dalam hati dia penuh benci pada Islam, penuh benci pada agama Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ihfazna bil Islam qa'iman, Allahumma ihfazna bil Islam qa'idan, Allahumma ihfazna bil Islam raqidan wa la tasmit bi aduwan wa la hasidan. Allahumma rzuqna fahman nabiy wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa afiyatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الرحمن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي بالمصطفى بلا مقام سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وفوض أمري على الله إن الله بصير بالعباد. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا والآخرا وظاهرا باطلا قولا فعلا عملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمدا النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.